paling tinggi ulama learn ni lah. Ni kira hak ngaji agama juga ni. Hak ngaji agama juga ni. Tidak tak kira hak tak ngaji agama. Hak ngaji agama juga. Dalam keadaan serba mudah tadi, kita ada belakang, dalam komputer ada belakang, nak tengok sebentar aja. Kita tengok misalnya Maktabah Syamilah 1800 kitab ada dalam tu. Kita tengok 10 minit nak cari ke apa. 1800 kitab tu 10 minit. Paling tinggi. Lepas tu kita boleh pilih pula nak cari hak mana. Nak suruh cepat, boleh cari cepat lagi. Kalau nak cari semua tu tiap-tiap sah tu. Tu je. Mana akan jumpa. Mudah setara tu. Baik, kita tengok berapa paling banyak karangan orang zaman dah ni. Tu contoh. Berapa paling banyak? Tak ada. Boleh bilang dengan jari. Orang zaman dulu misalnya kita kata Jalaluddin Suyuti 1000 lebih kitab dia mengarang. Masa mana dia mengarang? Dalam keadaan serba payah tu. Lepas tu kitab dia tu tiap-tiap lain-lain bidang tu. Bukan sebidang. Orang lain ni satu je. Hak tu bahagian tu dia boleh lah kalau boleh pun. Gua lain tak boleh. Dia ni macam-macam bidang. Macam-macam bidang tu ni jadi rujukan. Orang buat ngaji, orang buat rujukan hak dia. Orang akui hak dia. Memang hebatlah. Sosok perkara tu. Macam mana dia boleh buat lah. Umur dia 48 tahun je. 48 tahun je. Tak sampai 50 pun, tak sampai 60 je pun. Lagu mana dia boleh setara tu? Bukan seorang ni. Bukan seorang, ramai lagu tu. Ramai lagu tu. Cuma kita tengok sejarah. 200, 300 kitab, 100 tu ramai. Biasalah tu lagu tu. Hak kita sebut ni hak pelik sikit ni. Macam mana dia belajar? Dia nak pergi belajar bukan main, susah tu nak pergi satu-satu tempat tu. Macam mana dia boleh ilmu lagu tu? Ni bukan seorang. Bukan macam-macam, bukan satu bidang. Kita kata Imam Ghazali, berapa ratus kitab? Banyak ratus kitab. Kan? Bukan bidang. Dalam tafsir ada, dalam tasawuf ada, dalam falsafah ada. Falsafah tu kalau dia tulis ni sebutir pun tak boleh setara tu. Orang lain nak tulis. Misalnya Tahafutul Falasifah, satu pada Maqasidul Falasifah suku pula. Kok dalam mantiknya, dalam perubatannya ada dia tulis juga, buku perubatan ada. Macam mana tu? Umur dia 50 lebih ya, 50 lebih, tak sampai 60. Ambillah siapa pun, memang lagu tu. Dalam masa belah-belah hari dia tulis sebuah kitab. Ya, beratus muka surat, beribu muka surat, belah-belah hari dia tulis. Lagu mana? Memang pelik. Imam Bukhari sendiri tulis kitab At-Tarikhul Kabir 7 jilid. Bawa cahaya bulan yang dia tulis. Umur 18 tahun tulis. Masa dia tulis. Dan dalam masa sebentar siap. At-Tarikhul Kabir tu 7 jilid. Bukan ada lapu pun. Mana dalam kepayahan tu. Hak tu ya masalahnya. Hak muskil kita je. Dalam kepayahan kita ni serba mudah. Macam mana dia boleh? Itulah pada pandangan saya lah, dia ada unsur itu. Kita tengok, kalau kita kata tak, biar semaya tu malas. Semaya tu pula tu. Tidur sikit ya tengah malam. Masa mana nak baca? Kita kata, masa mana nak nulis? Kalau kita buih kita dah. Tak usah semaya sunat, tak usah zikir, tak usah gapo. Sepenuh masa pun tak boleh juga. Apa tak boleh? Dia tu semaya, baca Quran habis 2-3 hari habis sekali. Masa mana dia baca? Masa mana dia nulis? Masa mana dia baca kitab lain? Dia boleh royak dalam kitab ni. Dia ambil tu dalam kitab ni, dia boleh royak. Mana dia baca? Itu lemah kita. Ini orang Islam. Setengah-setengah ulama tu dia tulis, pada tu orang tanya, dia kata kalau lah ni dia suruh tulis, dia tak boleh. Ada ketika dia boleh tulis lagi. Tu habis dia. Nampak. Situ baru kita nampak. Dia tangan dia je guna. Tangan dia tu pun tak tahu setara mana, cepatnya. Boleh tulis. Pada hakikatnya dia tak fikir dah tu. Tubik tapi
Hebat. Dia kata ada ketika tu. Lepas pada tu, kalau lah ni suruh dia tulis, dia tak boleh lagu tu. Itu kan pelik. Buah pelik tu ada. Ramai bukan seorang dua lagu ni. Kesimpulannya kita boleh tengok apa dia. Dia tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bergantung semata-mata dengan akal dia, tidak. Fikiran dia tidak, kecerdasan fikiran dia tidak. Lebih kuat dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Sebab itulah yang pelik-pelik ni ramai. Ibnu Hajar Al-Haythami, mana ngaji lama, tak boleh ilmu, tak nampak. Siapa nak berhenti dah ngaji. Tapi dia lepas pada tu mikir, tengok, pergi kecewa dah lah kiranya. Pergi dalam bukit, dalam hutan, tengok batu duduk nitik lama. Nitik tu kan, dia lekuk juga batu tu. Padahal air je lembut tu. Dia jadi mikir semula. Bila dia pergi semula tu, Allah SWT bui dalam masa sebentar. Kita tak boleh kira benda ni. Jadi di kalangan imam-imam besar tu, tidak semuanya orang yang kita panggil genius. Tak. Ada kalanya hak jenis benar pun ada. Berpuluh tahun ngaji tak nampak. Tapi kalau Allah SWT nak bagi, tu ya kita kata tu, maksudnya dia ada hubungan dengan Allah SWT. Dia kalau ada hak tu, insya-Allah. Kalau tak ada hak tu, payah. Jadi spoiler ni, jadi sport sekarang ni. Keberkatan tu kita tak nampak benda-benda hak berkat tu. Kita tak ambil berat benda-benda tu. Kita tak ambil berat. Kita tak kisah. Yang pentingnya hak zahir saja. Ada ingat almarhum Ayah Hana dulu sebut. Dia kata ada seorang tok guru, kata dia di Kedah ni, orang Malaysia. Dia pergi. Memang pelik tok guru tu. Pelik lah, memang orang maklum. Kalau orang pergi curi rumah dia kan, tak boleh tubik, duduk dalam kawasan rumah dia, duduk kokah duduk. Dia nampak macam laut kau sungai, duduk berenang. Esok boleh pegang. Banyak benda-benda pelik gitu. Ayah Hana sendiri tanya dia, ayah saya tanya dia, gapo dia? Hak dia aman. Dia kata sebenar dia royak. Tak ada gapo dia aman, kata dia. Dia tak ada amal gapo-gapo. Dia tidak ngapa Quran pun. Tapi dia mengapa kitab mata-mata. Sebab kita kata mata Alfiyah, mata Zubat, mata tu dia apa hak tu? Hak dia ngaji pondok dengan tu, dia apa hak tu? Dia ulas semua tu. Dia ulas, dia baca semua. Kitab ulama dulu tulis ni, kalau kita hafal hak tu, kita buat amal pun ada kelebihan juga ayatnya. Sebab itulah ulama kata Khatam Bukhari ni minta gapo, ada gapo dia, hajat gapo. Khatam Bukhari. InsyaAllah Allah SWT akan makbul hajat. Dalam kita sebut ni, dalam kita sebut, mana istimewa sangat benda ni. Mestilah kalau kita kata kitab lain, kitab biasa ni, orang nak cari pitih gitu biasa, dia tidak jadi gitu. Hak ni lagu lain cerita. Sebab tu dia Allah SWT bagi benda-benda gitu. Hak pelik lah, hak pelik. Supaya juga kita duduk baca ni hari ni, Ibnu Abbas ni dia dapat doa Nabi SAW. Dalam tajuk ni Imam Bukhari buat Allahumma allimhul kitab. Ya Allah ajarkan dia kitab. Dia tu siapa? Imam Bukhari nak kata ini bukan khusus untuk Ibnu Abbas saja kalau nak kira doa ni. Who di situ? Dia tu siapa-siapa? Kalau kita dapat doa daripada orang yang lebih, orang yang istimewa, sikit sebanyak kita akan dapat kesan dia. Sikit sebanyak kita akan dapat kesan dia tu. Apalagi kalau doa Nabi. Hak ni Imam Bukhari buat gini. Tapi dalam hadis itu hak ni doa Nabi untuk dia. Mana hak ni who ni maksudnya dia tu Ibnu Abbas lah. Tapi Imam Bukhari ambil gitu. Dia nak ayatnya doa ni bukan lagu ni dan lagu lain lagi, bukan khusus untuk satu orang. Siapa-siapa saja pun boleh dan sepatutnya dia berusaha untuk mendapatkan doa tu. Dia sendiri pun kena berdoa dan orang lain pun kena berdoa. Tapi kalau orang lain berdoa seperti kita learn ni, panggil orang lain mari hajat, dia sendiri tak. Orang lain doa kerana dia sendiri tak.
paling tinggi kalau boleh pun boleh hak tu je lah. Boleh hak dunia je lah. Sebab tu mana tak pergi jauh. Oh kita ni mana kalau mengaji gapo pun tak pergi jauh. Tidak jadi akhir tu akibat dia kesedaran untuk Islam, untuk kebaikan umat Islam tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Pasal apa? Pasal niat tu dekat sangat. Tidak jauh. Tapi kalau niat tu pergi jauh, insya-Allah Allah SWT akan bagi juga. Akan bagi juga. Orang zaman dulu, orang zaman kemudian pun, maknanya kalau dia ada hak ni, memang dia ada hak pelik tu dia ada. Sekurang-kurangnya kemampuan. Misalnya kita kata orang kemudian ni contohnya Syekh Muhammad Abduh tu, maknanya bukan pandai-pandai mengaji dulu. Dia pernah kecewa siapa tak sering ngaji dah. Tapi orang jumpa dengan seorang orang tua, nasihat ke dia, balik semula tu baru jadi. Sebelum pada tu lah mana nak ngaji tak rapat. Ni ayat Maulana Maududi hak suhud tak ngaji sekolah tu. Tak ngaji sekolah sikit apa. Ayah dia lawyer. Dia ngaji dengan ayah dia di rumah. Ngaji di rumah. Setelah tua umur 17 tahun jadi ketua pengarah lah. Tu orang kemudian hafal Quran sendiri. Hafal Quran. Kita dia tak kira lah baca banyak. Tapi boleh bahasa Inggerisnya dengan bahasa Parsinya, dengan macam-macam bahasa Arab tak kira lah. Boleh. Bukan main. Hebat. Dan semangat kuat semangat menulis. Ketika orang usung dia nak pergi hospital tu, dia khabar lagi, nulis lagi. Dia tak akan berhenti kalau selagi dia boleh. Semangat kuat lagu tu, bukan senang tu. Kita dalam keadaan selesa ni pun tak buat kerja, tak ada buat apa. Ni dalam keadaan sakit tu lagu tu. Mana orang kemudian ada juga. Tu tak apa ni, pelik lah mana ilmu ni memang pelik. Hak buta pun ada. Syekh Abdul Aziz bin Bas tu, ketua mufti Mekah tu, buta. Tapi Fathul Bari 15 jilid tu dia atas hak baru ni. Sahih lagu mana kita kata tak? Orang baca dia dengar. Dia ingat molek tu, dia boleh tegur, boleh royak sini sepatutnya. Buta. Pelik lah kita kata. Hak pelik-pelik ni ada. Jarang-jarang lama-lama sekali dia tubik hak pelik-pelik ni. Tidak semesti ngaji teratur molek. Kalau Allah SWT tak bagi. Ni tuan-tuan boleh tengok sekarang ni hak baru ni. Hak baru ni bunyi dah sekarang. Ada muda lagi 40-an baru. Kalau tengok internet, cuba tengok, buka YouTube tu, cuba tengok Dr. Zakir Naik. Kalau dulu Ahmad Didat tu orang sahaja kan. Ahmad Didat tu hak ni lebih lagi pada tu. Quran dalam kepala, Bible dalam kepala, kitab Hindu 45 butir dalam kepala, kitab Buddha pun dalam kepala. Dia boleh learn ni seolah kata dia pergi bahas dengan padri, bahas dengan Tok Sami, semua akak tangan pula. Tok Sami pun tak boleh baca lagu tu. Dia boleh. Itu pelik. Dr. Zakir Naik, tulis Dr. Zakir Naik tu bi. Dia memang hebat. Dia ni doktor biasa, bukan ngaji agama pun, doktor perubatan. Tapi dia tinggal perubatan tu dia khusus ni. Dia kaji bahagian agama-agama ni untuk nak dakwah orang, untuk nak eret orang kepada Islam. Orang kritik dalam Quran tu salah nahwu 20 tepat kata dia. Dia bangun dah. Dia kata, saya tahu awak baca dalam buku mana tu, kata dia. Dalam buku ni awak baca. Sasa saya boleh jawab, kata dia. Padahal dia tidak ngaji agama, tidak ngaji, bukan latar belakang agama. Tu dia ingat. Kalau dia sebut tu sampai habis nafas. Dalam ayat ni surah sekian-sekian, ayat ni surah sekian-sekian, surah ni ayat sekian-sekian. Tu kalau kitab Quran. Kalau kitab Hindu ni pun lagu tu juga dia boleh buat.
dalam Yajurwid misalnya,